Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa nata'allama ta'lim wa tadhakkara wa tadhkira wa naf'a al-intifa' wa al-ifada wa al-istifada wa al-hatha ala tamassuki kitabillah sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa ala al-khair ibtigha maradatillah wa qurbihi thawabi wa maghfirati wa ridwanih birahmatika ya arhamar rahimin. Kita akan sambung bacaan atau tafsir pada ayat 159 surah Al-An'am, muka surat 150, Al-Quran 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Al-ayah. Sesungguhnya mereka yang memecah belahkan agama mereka dan mereka menjadi golongan-golongan yang berpecah-pecah, lasta minhum fi syai', tiada sedikit pun apa-apa tanggungjawab terhadap kamu tidak bertanggungjawab terhadap mereka. Innama amruhum ilallah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Hanya sahaja segala urusan mereka itu terserah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, balasannya di akhirat nanti. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah lah yang akan memberitahukan kepada mereka akibat apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini secara khususnya ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasara, iaitu Bani Israel sebelum agama sebelumnya, di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya kaum Yahudi dan Nasara telah berselisih, bertentangan dalam agama mereka sendiri pun, berpecah belah sesama mereka menjadi berpuak-puak, berkumpulan-kumpulan ataupun berbagai-bagai fahaman agama yang berbeza sesama mereka sendiri. Pecahan-pecahan tersebut sejak sebelum diutuskan Nabi Muhammad SAW lagi dah berlaku beberapa pecahan-pecahan, sehinggalah mereka merupakan golongan-golongan yang banyak. Kemudian Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW dan menurunkan ayat ini. Maksudnya pecahan mereka, pecah belah di kalangan agama mereka tidak menjadi apa-apa tanggungan kepada Nabi SAW. Maksud Nabi tak bertanggungjawab. Nabi hanya menyampaikan syiar syariatnya sahaja, syariat yang diturunkan melalui Al-Quran sahaja. Apa yang mereka selisih itu terpulang kepada mereka, sesama mereka, dan terpulang kepada Allah untuk menentukan nasib mereka di akhirat nanti. Wa kanu syi'an. Apa maksud kanu syi'an? Mereka menjadi kelompok-kelompok, kumpulan-kumpulan yang banyak, iaitu golongan-golongan masing-masing. Masing-masing sesama mereka pun berselisih. Kadang-kadang orang kata umat Islam tak bersatu, sedangkan Yahudi Nasara bersatu. Sebenarnya Yahudi Nasara pun berpecah-pecah dan sesama mereka pun bertelingkah. Ada yang mengatakan kalau kita boleh guna pinjam perkataan madhab lah, kita pinjam, walaupun madhab mungkin tak sesuai dalam pecahan mereka, kita pinjam. Mereka sama tuduh mazhab tu tak betul, yang Katolik tuduh, Protestan tuduh itu ni, pun sesama mereka juga bertelingkah, dan berbagai lagi pecahan yang cukup banyak. Boleh sebahagian daripada sebahagian mengatakan juga boleh ditakwil. Pecahan yang berlaku pada agama Yahudi Nasara juga ada pecahan-pecahan yang berlaku dalam agama Islam itu sendiri. Sebahagian ahli tafsir mengatakan demikian. Antaranya dalam pecahan kita ada Khawarij, ahli bid'ah, syubhah, dan orang-orang yang sesat, Mu'tazilah dan sebagainya. Pecahan-pecahan yang berbeza juga, yang bagai. Menurut lahirnya ayat ini secara umumnya terhadap yang berusaha memecah belah kesatuan ajaran Allah Subhanahu wa taala Rasulnya. Seperti dalam hadis seperti Nabi mengakui sunnah yang diikuti oleh aku dan orang-orang para sahabat yang setelah aku, serta menyalahi dengan buah fikiran yang lain daripada
aturan tersebut, pasukan tersebut atau kumpulan kelompok tersebut, maka semuanya adalah terkeluar daripada landasan yang sebenar. Sebab Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW dengan petunjuk hidayah dan agama yang hak untuk diberikan bantuan pertolongan daripada Allah SWT atas mengatasi semua agama yang lain. Dan syariatnya hanya satu, tidak ada yang patut menjadi pertentangan, perselisihan. Perselisihan yang dimaksudkan ini kadang-kadang kita kata macam mana pula mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, kan itu macam perpecahan. Tidak, pecahan dari sudut akidah. Walaupun dalam dari sudut mazhab fiqhiyah, mazhab pemahaman fiqh, ada 4 mazhab yang masyhur yang diguna pakai oleh masyarakat dunia sekarang ini, umat Islam. Tetapi dari sudut akidah adalah satu, tak pecah, tak berbeza. Yang terkeluar daripada mazhab ataupun akidah Asy'ariyah, Maturidiyah yang kita gambarkan itu sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, maka itulah yang kita anggap terkeluar daripada landasan yang sebenar. Kerana disebutkan dalam tafsir ringkasan Ibnu Katsir, maka siapa yang pecah belah daripada golongan tersebut, itu adalah golongan yang hanya menurut hawa nafsu dan kesesatan semata-mata, sebagaimana yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasara dulu, kan? Kerana itu Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, lasta minhum fi syai', kamu tak akan bertanggungjawab atas kepecahan tersebut. Engkau tak akan dibebankan dosa mereka kalau engkau menanggung, tidak, tak terlibat. Jadi Allah nak Nabi rasa bimbang atas perpecahan-perpecahan umat dulu, yang mana kebimbangan juga berlaku pada umat dia. Tetapi Allah kata, lasta minhum fi syai', bukan tanggungjawab engkau telah menyampaikan benda yang betul. Yang tak betul itu mereka ikut hawa nafsu, bukan ikut ajaran engkau menyebabkan mereka berpecah-pecah, tidak. Itulah ayat 159. Seterusnya ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Yang bermaksud, siapa yang melakukan amal-amal kebaikan, maka dia akan mendapat 10 kali ganda pahala amalnya. Dan siapa yang melakukan kejahatan, maksiat, maka tidak dibalas kecuali hanya seimbang sama seumpama yang dia lakukan, dan mereka tidak akan diinaya. Dalam ini didatangkan hadis-hadis sebagai bukti bahawa penentuan amal baik dan balasan amal buruk. Balasan amal yang baik, setiap perbuatan yang baik Allah akan gandakan 10. Kata para ulama, gandaan ini adalah minimum. Maksud minimum paling sikit. Mustahil Allah bayar satu kebaikan yang dia buat yang betul ikhlas diterima oleh Allah, Allah bayar 9. Mustahil Allah bayar dengan 9 kali ganda. Mustahil. Mesti paling kurang 10 atau lebih. Yang lebih itu wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah gandakan kepada siapa yang dia kehendaki, dan gandaan Allah yang tidak ada hadnya. Kerana rahmat Allah maha luas. Rahmat Allah, kasih sayang Allah maha luas. Kemungkinan seseorang yang melakukan sikit saja kebajikan yang kita nampak dengan mata kita, hanya perbuatan yang kecil, tapi itu menjadi sebab dah cukup modal untuk dia dimasukkan ke dalam syurga. Tak mustahil, kerana balasan gandaan rahmat Allah yang sangat luas. Sebab tu tak perlu kita nak petikai bila kita dengar hadis ada orang petikai tentang hadis wanita pelacur yang bagi minum pada anjing. Takkan boleh masuk syurga? Takkan bagi minum pada anjing boleh masuk syurga? Balasan syurga, balasan nak berapa banyak tu hak Allah. Allah nak bagi yang ni ganda ratusan ribu, yang ni ganda 10 je, tu hak Allah. Terpulang kepada dia. Kan? Bila Allah menetapkan macam tu hak, memang hak Allah yang selayaknya bagi Allah yang maha penyayang, luas rahmatnya. Maka dalam sebuah hadis dinisbahkan pada hadis qudsi, inna rabbakum azza wa jalla rahimun man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan fa in 'amilaha kutibat lahu 'ashran ila 700 ila ad'afin katsirah. Sesungguhnya Tuhan kamu azza wa jalla sangat maha penyayang, maha pengasih.
Barang siapa yang baru ada lintasan, hamma, baru ada terlintas, oh aku nak buat ni, baru terlintas, kan? Terlintas apa? Bihasanatin, dengan satu kebaikan. Didatangkan dengan lafaz nakirah, di mana orang yang tahu bahasa Arab, dari sudut nakirah dan ada lawannya ma'rifah. Kalau ma'rifah tu penentuan, ditentukan khusus. Kalau nakirah umum. Allah datangkan dengan lafaz bihasanatin, lafaz nakirah umum, apa saja bentuk kebaikan. Walaupun kebaikan tu mungkin tak ada contohnya zaman Nabi, tak ada contohnya pada sahabat, tapi dari sudut kebaikan ada kebaikannya pada zaman kita contohnya, kan? Maka itu juga dikira satu kebaikan. Bila dia mendatangkan manfaat untuk makhluk Allah dan tidak bertentangan dengan syariat, tak mendatangkan dosa, maka itu satu bentuk kebajikan dan pahala, kan? Umum. Tak semestinya apa yang Nabi buat je baru dikira hasanah. Kalau Nabi tak pernah buat, tak dikira hasanah. Didatangkan dengan nakirah umum, apa saja bentuk kaedah yang baik, yang tidak dikira dosa, menentang Allah dan agama, syariat dan sebagainya, maka itu kebaikan, silakan lakukan, maka pasti ada mendatangkan pahala. Falam ya'malha, tapi dia, barang siapa yang ada lintasan nak buat kebaikan, falam ya'malha, tapi tak berjaya melakukannya. Dia tak berjaya, baru angan nak buat tu, nak buat ni, angan nak bina masjid, madrasah, baru ada cita-citanya nak buat, tapi tak sempat pun. Mungkin tak ada duit, mungkin tak ada kesempatan dan sebagainya. Kutibat lahu hasanah, Allah dah catat siap dah pahala untuk dia, satu kebajikan, pahala kerana niat dia yang baik. Ini tanda Allah Maha Penyayang. Baru niat bukan susah pun. Sebab tu apa salahnya kalau kita ada angan-angan yang baik, angan-angan cita-cita yang baik. Fa in amilaha, tapi kalau dia berjaya buat sungguh, dia cita-cita yang baik dan berjaya melakukan kebaikan, kutibat lahu ashran, dicatat baginya 10 kali ganda pahala. Dia niat yang baik dan berjaya buat, berjaya melaksanakan, dicatat baginya 10 ila 700, sehingga 700 kali ganda. Maksud 10 tu minimum, paling sikit. Dia kalau Allah nak bagi yang paling sikit 10 kali ganda. Mungkin sampai ke 700 kali ganda. Bergantung ikhlasnya, bergantung kesesuaian masanya, bergantung mungkin tempatnya dan sebagainya. Ila adhafin kathir, bukan sekadar maksimum 700, tidak. Kata ulama, kenapa Allah sebut 3 angka di sini? Satu 10, lepas itu 700, lepas itu adhafin kathirah, gandaan yang banyak, kathirah. Juga datang nakirah, gandaan yang tak terhitung, mungkin tak ada angka yang boleh sebut punya gandaan, kan? Jadi kenapa? Mungkin ada tahap-tahapnya. Mungkin amalan sebegini 10 kali ganda, mungkin amalan sebegini 700 kali ganda, ataupun gandaan yang tak mampu kita nak sebut dengan angka. Itu yang kita sebut tadi. Tak mustahil sekadar bagi minum kepada binatang dengan penuh kasih sayangnya pada binatang tersebut pun boleh menjadi asbab kepada dia diampunkan dosa dan dimasukkan dalam syurga. Kerana adhafin kathirah, gandaan yang cukup luas, kan? Wa man hamma, sebaliknya, siapa yang bercita-cita membuat satu kejahatan, falam ya'malha, baru niat benda jahat dan tak berjaya nak melaksanakan kejahatan tersebut, kutibat lahu hasanah, dicatat pahala pula. Niat jahat tapi tak berjaya nak buat kejahatan tersebut, dicatat pahala, bukan dicatat dosa, dicatat pahala. Fa in amilha, kalau dia berjaya buat dosa yang dia cita-cita tadi, jahat yang dia cita-cita tadi, kutibat lahu wahidah, dicatat baru satu dosa. Masya Allah, betapa kasihnya Allah, betapa penyayangnya Allah, maha luasnya rahmatnya. Kalau buat satu jahat baru satu kali ganda, satu kali ganda, satu kali ganda. Tapi kalau dari sudut kebaikan, gandaan yang Allah sebut adhafin kathira, gandaan yang tak tahu, yang sangat banyak. Au yamhuha, ataupun mungkin Allah padam, Allah ampun, Allah maafkan kesilapan yang dia buat tadi ni. Dia niat jahat, berjaya buat jahat yang dia niat, mungkin dapat keampunan Allah. Allahu Akbar. Tengok betapa luas rahmat. Dalam bab dosa Allah kata mungkin dia dapat keampunan, tapi dalam bab kebaikan Allah tak kata mungkin pahala dia dipadam.
bab dosa Allah kata mungkin dosanya dipadam, tapi dalam bab kebaikan Allah tak sebut mungkin pahalanya dipadam, tak. Sebab Allah sentiasa nak memberi. Innaka antal wahhab. Allah sentiasa cari peluang nak bagi je, nak gandakan je, nak perbanyakkan, nak menyelamatkan. Wala yahliku 'ala Allah illa halik. Dan nescaya Allah tidak akan binasakan siapa pun kecuali orang yang memang dah dicatat dia sebagai orang yang celaka, orang yang binasa. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahawa riwayat Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, bahawa baginda Nabi SAW pernah menyebut firman Allah Ta'ala, man amila hasanatan falu ashru amthaliha wa azyad. Siapa yang buat satu kebajikan, Allah akan beri 10 kali gandaan pahala kebajikan tersebut, wa azyad ataupun lebih. Wa man amila sayyi'atan, siapa yang melakukan satu kejahatan, fajazauha mithluha, balasannya seumpama tu, satu-satu. Kalau dia buat dua lah. Au aghfir, ataupun aku ampun dia. Allahu akbar. Allah sentiasa bagi peluang keselamatan. Ataupun dia buat silap pun mungkin aku ampun dia. Wa man amila qirabal ard, siapa yang buat sebesar bumi ni, khati'atan, dosanya punya besar, seluas bumi ni dia punya dosa. Thumma laqiyani la yusyriku bi syai'an, kemudian dia bertemu aku dalam keadaan dia tak pernah buat syirik pun, tak pernah terlibat dengan syirik, tak pernah terlibat dengan syirik yang boleh merosakkan akidah dia. Ja'altu lahu mithlaha maghfirah, sebanyak tu juga tadi dosanya sebanyak seluas bumi, aku pun datangkan keampunan seluas bumi juga, nak ampun juga, nak bagi peluang juga keampunan. Sebab tu tak layak mulut kita mengucap orang ni ahli neraka ni jahat macam ni, memang neraka lah dia. Tak layak. Mungkin dosanya banyak, tapi aghfir, aku ampun, kata Allah Ta'ala. Aku datang juga sebanyak tersebut keampunan. Siapa yang mendekati aku baru sejengkal dengan satu amalan, iqtarabtu ilaihi dhira'an, aku akan mendekati dia dengan sehasta. Sejengkal maksudnya bukanlah Allah juga mempunyai anggota-anggota yang disebutkan, tidak, hasyalillah, maha suci Allah SWT. Tapi ni gambaran bahawa kita buat satu kecil je kebajikan, Allah bagi besar gandaannya, pahalanya. Wa man iqtaraba ilayya dhira'an, siapa yang mendekati aku hanya sehasta, aku akan mendekati kepadanya satu depa, ganda lagi besar. Wa man atani yamshi ataitu harwalatan, siapa yang datang kepada aku dalam keadaan berjalan slow je dia, tapi aku akan beri pahala yang mencurah-curah, aku akan datang kepadanya dengan cara berlari. Ini kiasan kepada cepatnya Allah memberi balasan kebaikan. Sayyidina Anas juga meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berniat berbuat kebajikan dan tidak dikerjakan, dicatat satu hasanat. Siapa yang berniat berbuat kebajikan dan tidak dikerjakan, dicatat satu hasanat, dan bila dikerjakan dicatat 10 hasanat ataupun lebih. Dan siapa yang berniat buat dosa dan tidak dikerjakan dosanya. Dalam bab dosa, walaupun disebut tadi siapa yang niat buat kejahatan tapi dia tak berjaya buat, dicatat pahala. Tetapi di sini ada 3 pembahagian. Ada seorang yang niat nak buat maksiat, tak berjaya. Apa sebab dia tak berjaya buat? Kalau dia tak berjaya buat kerana dia sendiri batalkan, takut Allah Ta'ala, imtithali amrillah, kerana takut azab Allah. Tak berani nak mencuri, niat dah nak curi, nampak handphone orang, nampak duit orang tinggal, niat dah nak ambil je, tapi na'udzubillah, takut ni azab Allah, dia tinggalkan, tak mau buat. Maka Allah bagi pahala kepada dia kerana dia meninggalkan dosa tadi disebabkan takut Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia tinggal dosa tersebut kerana dia terlupa nak buat ataupun tak ada kemampuan. Contoh, dia niat nak minum arak tapi tak ada duit nak beli arak, tak minum lah kan, tak jadi beli, maka itu dicatat kosong-kosong, tak ada apa-apa. Dia tak berjaya buat kerana ataupun terlupa nak buat. Ingat dah nak malam ni nak pergi mencuri, tak tahu terlena, tak jadi mencuri barang orang, dia tak jadi apa pun, tak ada tindakan apa pun, maka dicatat, tidak dicatat dosa dan tidak dicatat pahala, kosong-kosong. Dan yang ketiga, kalaulah dia sudah ada langkah, dia niat nak mencuri, dia dah siap dah barang-barang semua, dah pergi dah ronda depan rumah orang, tengok tak ada, dia dah parking kereta nak melompat masuk curi rumah orang, dah siap dah, sampai depan pagar datang polis contohnya,
tak berjaya nak buat kerana takut orang, ada halangan lain, tapi sudah ada tindakan. Dia sudah ada tindakan-tindakan untuk kemaksiatan tersebut. Bila sudah ada tindakan, maka dia dicatat juga dosa. Tetap dosa sebab dah ada tindakan walaupun tak berjaya. Berdasarkan hadis idzal taqal musliman bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar, atau kama qala alaihi salatu wasallam, bila dua orang muslim bertembung, bergaduh, berkelahi, dua-dua angkat senjata, yang ni bawa pedang, yang ni pun bawa pedang, yang ni bawa pistol, yang ni bawa pistol, niat nak bunuh A, nak bunuh B, B pun niat nak bunuh A. Pergi lawan, seorang dibunuh, seorang mati. Kata Nabi, kedua-dua dalam neraka. Kedua-duanya, si pembunuh dan yang terbunuh pun dalam neraka. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, yang membunuh layak dalam neraka, kenapa pula yang dibunuh, dia tak membunuh pun tapi dia dibunuh pun masuk neraka? Kerana dia sudah ada niat nak membunuh kawan tu dan sudah ada langkah-langkah nak pergi bunuh, tapi walaupun dia tak berjaya, tetap dicatat dosa baginya, wal'iyadzabillah. Hadis yang lain disebut sungguhnya manusia ada 4 macam, dan dari sudut perbuatan boleh dibahagikan pada 6 macam. Manusia terbagi pada 4. Dalam ringkasan Tafsir Ibn Katsir mengatakan ini adalah hadis Nabi SAW. Manusia ada 4 macam. Ada orang yang hidupnya berjaya di dalam kehidupan dunia dan berjaya dalam kehidupan akhirat. Dunia berjaya, akhirat berjaya. Yang kedua, ada orang yang berjaya dalam kehidupan dunia tapi di akhiratnya siksa, wal'iyadzabillah. Dan yang ketiga, ada orang sempit kehidupan dunia, susah hidup, tak senang, masalah dan sebagainya, tapi akhiratnya Masya Allah, orang yang berjaya. Dan yang keempat, iaitu yang gagal dalam kehidupan dunia dan gagal di akhirat, wal'iyadzabillah. Sedang dari sudut amalan pula, ada 2 yang dah pasti, ada 2 yang balasannya sama-sama dengan apa yang dibuat, dan satu pula yang digandakan 10 kali ganda, dan satu lagi pula digandakan 700 kali ganda atau lebih. Adapun yang pasti dapat, iaitu orang yang mati dalam keadaan Islam, sudah pasti dia masuk syurga tanpa menyekutu Allah Ta'ala. Dia mati dalam keadaan tanpa syirik, maka sudah pasti dia ahli syurga. Itu pasti. Dan yang kedua yang dah pasti, iaitu orang yang mati dalam keadaan kufar, na'udzubillah min dzalik, pasti akan menghadapi neraka. Dan 2 lagi yang balasannya sama, iaitu siapa yang berniat akan buat kebajikan tetapi dia tidak berjaya melakukannya, pasti akan mendapat 1 gandaan pahala, balasan pahala. Dan siapa yang berniat buat dosa, tidak dicatat apa-apa, sehingga dia berjaya melaksanakannya, maka dicatat 1 dosa. Samalah, 1 niat dan laksana, 1 dosa. Dan tidak digandakan dosanya. Dan siapa yang berbuat hasanat mendapat pahala 10 kali ganda, ada yang itu paling minimum, dan ataupun yang banyak-banyak, yang terakhir. Dan siapa yang melakukan seperti nafkah fi sabilillah, maka digandakan. Dalam hal fi sabilillah, gandaannya sekurang-kurangnya 700 kali ganda. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Nasa'i. Dan terakhir, iaitu disebutkan dalam hadis yang lain, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, yahdurul jum'ata salasatu nafarin. Orang yang datang sembahyang Jumaat terbagi pada 3 golongan orang. Datang sembahyang Jumaat 3 golongan. Yang pertama, seorang yang hadir tetapi dia buat sesuatu yang lara. Apa perkara yang lara? Mungkin dia bercakap-cakap ketika khutbah dan seumpama, ataupun man massal hasa faqad lara, siapa yang bermain-main tangannya pasir, kalau dulu pasir, batu-batu, tanah atau sapu-sapu, tangan dia main sambil dengan khutbah, maka dia dikira lara. Lara ni maksudnya tak dapatlah pahala ganjaran Jumaat. Adapun sembahyang Jumaat sah, dia sembahyang Jumaat sah lah, tapi ganjaran untuk orang datang sembahyang Jumaat banyak lagi ganjaran yang lain, kan? Maka dia tak dapat apa-apa pun ganjaran kelebihan sembahyang Jumaat. Tapi dia sahlah sembahyang Jumaat, tak perlu nak sembahyang Zuhur lagi. Pertama. Yang kedua, seorang yang hadir lalu dia berdoa-doa, maka ia seorang yang berdoa, terserah pada Allah untuk memakbulkan doanya ataupun menolakkan doanya. Dan yang ketiga, seorang yang datang
memperhatikan khutbah, meneliti, dengar betul-betul, dan tidak melangkah leher kaum muslimin, tidak langkah-langkah saf. Ini menjaga adab lah kesimpulannya. Yang ketiga ni, orang tu datang sembahyang Jumaat sambil menjaga adab untuk datang sembahyang Jumaat. Kita Masya Allah, sekarang ni kita dalam situasi PKP lagi, PKPP, yang mana nak datang Jumaat ni kena ada SOP-nya dan sebagainya. Ada orang yang tak nak ikut SOP, tak nak lah. Orang nak tentukan saf, nak tentukan dia punya suhu badan pun tak nak. Maka ini menyalahi adab-adab. Sepatutnya dia ikut apa yang telah ditentukan. Sebab kita datang untuk sembahyang Jumaat supaya kita, kadang-kadang mungkin ada orang dia fikir aku sihat, tak ada apa-apa pun. Mungkin dia tak sedar, mungkin dia buat sesuatu yang boleh tidak menyenangkan orang lain, menyakiti orang lain. Maka ini bercanggah dengan adab-adab sepatutnya pada Jumaat. Seperti kita langkah orang juga, orang tu tidur, kita nak pergi depan tu ada kosong, tak boleh nak terus langkah-langkah gitu. Kalau nak perlu sangat pun minta izin. Itu antaranya adalah adab-adab, menjaga adab hari Jumaat dan tidak mengganggu seorang, menyakiti orang lain. Maka inilah solat Jumaat yang akan menjadi penebus dosa, sehingga Jumaat akan datang dan ditambah 3 hari pula. Jadi jumlah 10 hari. Satu Jumaat powernya, pengampunan dosanya sampai 10 hari. Kan? Kalau dia betul-betul datang sembahyang Jumaat, jaga adab-adab, tidak menyakiti orang lain, tak mengganggu orang lain. Termasuk banyak lagi. Kadang-kadang kita tengok kalau kita buat sesuatu yang boleh menyakiti orang lain, kadang-kadang benda yang remeh-temeh, kita tak sedar, kita tak ada apa-apa lah. Contohnya kita datang, mungkin kasut banyak, kita pijak kasut kita kotor, kena kasut orang lain pun kotor dan sebagainya. Itu juga boleh menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Maka kata Nabi SAW seperti mana dalam sabdanya, siapa yang melakukan tadi, siapa yang datang Jumaat dengan adab-adabnya, Allah akan ampun dosa sehingga Jumaat akan datang dan ditambah lagi 3 hari. Dan bergantung juga Nabi membaca hadis ayat Al-Quran tadi, siapa yang melakukan satu kebajikan maka pahalanya akan digandakan pada 10 kali ganda. At-Tabrani meriwayatkan daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, salat Jumaat itu dapat menebus dosa yang terjadi di antara Jumaat hingga Jumaat akan datang, ditambah 3 hari lagi. Sebab Allah SWT berfirman, siapa yang melakukan satu hasanat maka dia akan mendapat 10 kali lipat ganda pahalanya. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah.